Ada ke bermula daripada ada? Tak ada. Allah tak bermula daripada tak ada. Lepas tu kita mengaji Allah ni qidam. Qidam maksud dia sedia. Qidam ni maksud dia tak ada had, tak ada sud. Kalau kita tuan-tuan, kita ada had, ni dinding, ada mula dia, ada akhir dia. Ni meja, ada mula, ada akhir. Kita pun ada mula. Lahir tahun 82 baru mula. Sebelum 82 tak. Allah dia qidam, dia qadiman, dia apa nama, dia sedia ada. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang bersifat dengan qidam, tak bermula daripada tiada, tapi kita bermula daripada tiada. Maksud dia daripada tak ada kepada ada. Dah ada, esok tak ada pula. Itu makhluk. Dah mati, hancur apa semua, tiba-tiba bangkit di akhirat esok, ada pula. Baik, walaupun Allah sebut esok di akhirat khalidina fiha, ahli syurga kekal dalam syurga, ahli neraka kekal dalam neraka. Satu benda kita kena faham, adakah kekal makhluk esok ni kekal macam kekalnya Allah? Khalidina fiha, adakah khalidin tu macam baqa? Tak. Allah izinkan kita kekal, tapi kekal kita atas kehendak Allah. Lepas tu kita mengaji akidah, boleh tak kalau sekiranya boleh tak dalam kehendak Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tak kekalkan makhluk dia? Boleh. Tapi Allah tak mungkin janji. Bila Allah sebut khalidina fiha, kekal ni penduduk syurga, ni kekal penduduk neraka. Kehendak Allah. Semua tergantung pada kehendak dia. Baik. Habis di situ kita belajar tentang apa nama, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenali zat dia, memahami supaya kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudiannya wa inna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada. Maksudnya, dan bahawasanya Muhammad hambanya yang dipilih. Al-Mustafa maksudnya dipilih. Orang tu dikatakan nama dia Mustafa, maksud dia orang yang terpilih. Wa nabiyyuhul mujtaba, dan nabinya yang dikelah. Tuhan kelah maksudnya Tuhan pilih. Begitu. Wa rasuluhul murtada, dan pesuruhnya yang diredai. Baik, start daripada matan ini tuan-tuan, sampailah lepas ni kita akan jumpa 2-3 lagi matan. Semuanya cerita tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu yang kata simpulan iman ni tuan-tuan, nombor 1 ma'rifatullah, kenal Allah. Yang kedua, mai kepada syahadah kita yang kedua, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Baik, maka dia start syekh kita ni dengan Muhammad abduhul mustafa. Nabi Muhammad hamba Allah. Jadi menolak segala pahaman-pahaman daripada Kristian, Nasara yang kata Nabi, Rasul, Isa itu anak Allah. Isa Rasulullah. Isa pesuruh Allah. Dia bukan ibnullah, dan dia bukan satu juzuk daripada Allah yang dicabut jadi Isa. Dah, dia Rasulullah dan dia hamba Allah. Abduhu wa rasuluh. Baik, sama juga dengan Nabi Muhammad. Kita tak agung Nabi Muhammad macam mengagungkan Allah, tak. Tapi kita memuliakan Nabi Muhammad kerana dia Rasul yang terpilih dan dimuliakan. Nanti kita akan baca. Dan bahawasanya dia kata Muhammad hambanya yang dipilih dan nabinya yang dikelah dan pesuruhnya yang diredai. Memilih dan mengkelah keduanya berhampiran pada makna. Syekh kita dia nak kupas ni. Yang dikatakan Al-Mustafa dengan Al-Mujtaba ni dua makna yang hampir. Pilih dengan kelah. Ketahui olehmu bahawasanya kesempurnaan makhluk itu adalah ia pada menyungguhkan sifat kehambaannya bagi Allah Ta'ala. Kita ni kalau nak kira makhluk yang sempurna, sebab apa Nabi Muhammad disebut makhluk yang paling sempurna? Kerana sifat kehambaan dia pada Allah paling tinggi. Baik, malaikat Allah cipta bermaksiat tak? Malaikat Allah cipta dengan nafsu tak? Tak. Malaikat Allah cipta, kalau Allah kata dia dengan rokok dia rokok. Kalau dia dengan sujud dia sujud.
Kalau dia dengan tugas dia wahyu saja. Itu malaikat. Yang kata la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat. Baik, tahap kehambaan malaikat kepada Allah ni level tu. Satu level dia. Dia tak naik dan dia tak turun. Itu malaikat. Kita kata standard lah. Bahasa lah dia panggil standardized. Satu standard. Ini tugas dia. Dia tak langgar dan dia tak kurang. Itu malaikat. Baik. Nabi Muhammad SAW macam manusia. Manusia kita. Tapi Allah angkat, Allah muliakan Nabi. Ada nafsu tak Nabi? Ada. Tapi nafsu yang Allah kurnia dekat Nabi, Nabi kekang. Baik, Nabi ni terdedah tak untuk buat maksiat, duduk dalam masyarakat jahiliah, terdedah. Tapi Allah pelihara Rasulullah. Nabi ni ada keinginan tak? Macam keinginan kita. Keinginan nak makan, keinginan nak berumah tangga, keinginan nak berpasangan, keinginan nak kaya, keinginan yang macam ni semua. Ada tak syahwat? Ada. Tapi Nabi tak pilih syahwat-syahwat yang langgar syarak. Bahkan benda yang harus Nabi pilih pun Nabi tak pilih. Contoh dia apa dia? Nabi boleh kalau nak pilih kekayaan, kalau ikut jalan syarak. Boleh tak? Boleh. Boleh tak Nabi kalau dia nak buat rumah besar? Tapi itu hasil titik peluh dia. Boleh. Tapi Nabi tak pilih. Nak habaq kata mulianya Nabi. Tu. Tahap kehambaan Rasulullah ni menandingi para malaikat. Kerana apa? Kerana Allah bagi nafsu, Allah bagi syahwat, Allah bagi iman, Allah bagi semua. Untuk para malaikat. Sebab tu Nabi disebut Habibullah. Malaikat tak ada title tu. Malaikat tidak ada title Habibullah, kekasih Allah, tak ada. Sehampir-hampir Jibril alaihi salam tu, dia kata ketua kepada segala malaikat yang Allah Ta'ala cipta ni, Jibril alaihi salam, tak ada yang kata Jibril itu disebut sebagai Habibullah. Yang disebut dalam Quran apa dia? Jibril, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ulama tafsir kata ar-ruh bermaksud Jibril, yang turun ke langit untuk mengangkat doa-doa orang yang soleh pada malam qadar tu, yang turun apa dia? Al-malaikatu war-ruh. Ar-ruh tu disebut sebagai Jibril. Ruh sahaja, tapi tak disebut Habibullah, tak disebut apa-apa. Ni yang kata manusia dia tuan-tuan, kalau kehambaan dia naik, mulialah dia dengan Allah. Di sisi Allah dia mulia. Sebab kesempurnaan makhluk disokong oleh sifat kehambaan yang tinggi kepada Allah. Dan tiap-tiap bertambah sungguh kehambaannya, lagi dia pulun nak jadi hamba yang baik, nescaya bertambah sempurna ia dan bertambah tinggi pangkat dia. Orang yang pulun untuk dapat akan darjat yang mulia ni tuan-tuan. Sebab tu hebatnya manusia menandingi makhluk-makhluk Allah yang lain. Kerana Allah bekal pakej dekat manusia ni, nak cenderung pada baik pun boleh, nak pergi jahat boleh. Nak jadi malaikat dan lebih hebat daripada malaikat pun boleh. Nak jadi jahat, lebih jahat daripada syaitan pun boleh. Ingkar syaitan, tak tunduk hormat kepada Adam alaihi salam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Malaikat semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia bantah, wastakbara, dan dia takabur. Dua benda ni. Wa kana minal kafirin, dia kufur dengan Allah. Syaitan ni bantah perintah tu kan. Iblis, yang kata iblis ni. Baik, iblis ni terlibat tak dengan perzinaan? Tak. Terlibat tak dengan konspirasi lain? Pula dia rancang konspirasi lain untuk memusnahkan syurga yang Allah Ta'ala ciptakan? Tidak ada. Dia kata iblis. Jahat dia apa dia? Jahat dia tu. Perintah Allah hak terang macam tu, dia tolak mentah-mentah. Bahkan dia kata aku sanggup ke neraka kalau kerana perintah ni aku ke neraka. Itu sombong yang kata iblis. Tapi manusia tu dia boleh jadi jahat daripada tu. Dia bukan takat ikut telunjuk iblis, tapi dia jadi luar daripada yang patut-patut. Sebab tu dalam Quran, dalam surah Ibrahim disebut, bila semua manusia yang jahat-jahat, makhluk yang jahat ni hidup bersalah iblis.
Surah Ibrahim ada sebut. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr, dan syaitan ni ketika mana dah diputuskan yang ni ke neraka ni ke syurga, hak geng-geng neraka ni semua tuan-tuan, dia duk main duk dakwa iblis. Dia ni punca kami jadi jahat ni. Apa kata iblis? Wa qala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tak ada kuasa. Aku hasut ya. Aku tak ada kuasa. Aku bukan pibu pistol nak tembak apa mati. Aku tak pulas telinga apa. Aku tak peluk apa. Bawa apa pergi ke pub club minum arak. Tak. Aku cuma hembuskan hasutan-hasutan saja. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tak ada kuasa. Sultan ni maksudnya kuasa, genggaman yang boleh paksa orang buat. Tak. Fala talumuni. Ni iblis kata, jangan hina aku. Walumu anfusakum. Hina diri hamba sendiri. Aku berlepas diri, aku silap, dan aku mengaku kesilapan aku dengan Allah, dan aku takkan tarik balik kesilapan aku tu. Aku sanggup ke neraka. Lah hamba punya pasal, aku diri aku saja. Tu Tuhan sebutlah dalam Quran. Iblis akan jawab soalan yang macam tu bila orang main dakwah dia esok. Baik, balik pada cerita kita tadi tuan-tuan. Apa cerita dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Murtada kerana kesungguhan kehambaan dia kepada Allah. Barang siapa menyangka bahawasanya makhluk bisa keluar daripada sifat kehambaan, dan bahawa keluar daripada kehambaan itu lebih sempurna, maka ia sebodoh-bodoh makhluk dan yang lebih sesat daripada mereka itu. Mana-mana makhluk ni syekh kita dia kata, yang dia panggil apa tuan-tuan, nak resign daripada hamba. Aku tak mau jadi hamba. Kita ni hamba tuan-tuan. Hamba maksud dia, hamba ni kerja dia senang je. Apa hak tuan dia suruh, itu yang dia buat. Yang tuan dia tak perintahkan, tak perlu buat. Tapi kalau hak tuan dia tak perintahkan, yang tak perintahkan berbentuk kebaikan, dia buat juga, tuan dia akan lebih sayang pada dia. Tu hamba. Katalah hamba ni, tuan dia kata kerja hang angkat ayam kayu api, masak bukan hang, masak dia. Contoh tiba-tiba kawan ni hak kerja angkat ayam kayu api ni, dia pergi tolong kawan hak masak. Agak-agak tuan dia marah dah? Tak marah. Pasal apa? Pasal hak dia buat tu benda-benda kebajikan. Bukan takat dia buat kerja dia pergi tolong kawan ni pula dah. Dia pergi buat benda macam tu kita. Ni hak 5 waktu wajib. Yang ni sunat. Hak sunat ni aku tak paksa buat. Tapi kalau buat, angkat darjat. Tu hamba. Baik. Kalau hamba ni dia nak keluar, nak resign daripada title hamba, tak mau jadi hamba, itu sebodoh-bodoh makhluk nama dia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tugas kita hamba baik kita ni raja, sultan, perdana menteri, menteri besar, ketua menteri, exco, apakah kita, cikgu sekolah, pegawai apa nama, pegawai apakah, pejabat apakah, custom kah, apa saja kita ni, hatta sampai sekecil-kecil jawatan, tak ada kerja apa ustaz, menganggur saja, semua hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, telah berfirman Allah taala, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun. Artinya, dan berkata beberapa puak daripada orang Arab seperti puak Khuza'ah dan Juhainah menjadikan Tuhan yang maha murah akan malaikat anak betina bagi dia. Ini dia kata Allah cipta malaikat, malaikat tu anak perempuan Allah. Ni Maha suci Allah Ta'ala sebagai maha suci yang patut dengan zatnya. Bahkan segala malaikat itu hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan dan dipelihara daripada maksiat. Malaikat ni dia adalah hamba Allah dan dia dipelihara daripada maksiat. Dan bermula membangkitkan segala rasul itu setengah daripada sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala akan sekalian hambanya. Tuan-tuan highlight dekat nikmat Allah. Tuan-tuan tengoklah, bila kita mengaji baru kita jumpa Allah hantar Rasul bukan kerana Allah berhajat kepada Rasul untuk bawa Islam yang main kat kita. Tak. Boleh tak dalam kehendak Allah, Allah bagi Islam tanpa hantar Rasul? Boleh.
Boleh dah Allah campur iman terus masuk dalam hati manusia tanpa ada perantaraan siapa-siapa? Boleh. Tapi pasal apa Ustaz? Nabi Tuhan hantar juga. Pasal apa Allah hantar Rasul? Pasal apa mesti ada Rasul akhir zaman dekat Nabi Muhammad je? Ni zaman lah orang teruk, orang rosak. Pasal apa Allah tak hantar pula Rasul untuk bantu kita? Pasal apa tersekat 1400 tahun? Ni geng-geng yang suka fikir logik ni. Baik, jawapan dia mudah. Allah bila dia hantar Rasul, Allah hantar malaikat untuk bawa wahyu kepada Rasul, dan Rasul tu main dekat kita dan bawa Quran, bawa ajaran Islam ni. Allah hantar tu kerana nikmat Allah nak bagi kat kita. Itu nikmat, bukan hajat dia. Bukan Allah berhajat. Ni macam hari ni kalau fikir lagi Allah tak hantar Rasul. Teruk ni hari ni. Lebih teruk pada zaman jahiliah hari. Anak bukan bunuh secara tanam, buang dalam flash, buang dalam tap jamban, flash keluar ke bawah tu. 10-15 hari baru orang jumpa pasal sumbat. Teruk daripada zaman jahiliah. Tanam lagu tu, turun main TV lagu tu. Ni dengan budak tu lemah ke tak tahu apa jadi. Kalau fikir logik, jawapan dia mudah. Rasul yang dihantar oleh Allah itu kerana Allah nak bagi nikmat kepada hamba dia. Dengan ada Rasul, nikmat Allah ni manusia belajar macam-macam. Satu, Rasul tu manusia. Maka Allah bila dia buat map agama, tidak ada satu benda yang bersangkut dengan agama yang manusia tak boleh buat. Kerana Rasul main manusia, bukan malaikat. Oh, naklah kami nak kena semayang, kami tak larat dah. Allah tak hantar malaikat main jadi Rasul, tapi manusia juga. Sebagaimana Nabi buat, Nabi manusia, maksudnya mampu buat, kita pun mampu buat. Nabi boleh puasa, Nabi manusia, Nabi bukan malaikat. Kita manusia pun tak boleh kata kita tak boleh buat. Itu nikmat. Tak cakap lagi soal akhlak Rasul, soal budi pekerti dia, soal kehidupan dia, soal banyaknya kata nikmat. Baik, hari ini Allah tak hantar Rasul pasal apa? Kerana Allah boleh nak ubah hati manusia. Dengan ajaran yang sedia ada tu dah memadai, dah cukup. Yang sebenarnya Allah hantar Rasul pun kerana nikmat dia sahaja. So hari ini dengan kehendak Allah, boleh dah Allah nak membolak hati manusia. Satu orang yang teruk tiba-tiba jadi soleh baik. Kita tengoklah artis-artis kembali ke pakai jalan lagi hebat daripada kita. Dulu tu dia dengan apa nama dah, kita tengok dengan apa, dengan gitar lah apa semua. Hari ni kita tengok dengan keluar apa nama, keluar berdakwah dan sebagainya. Ni kehendak Allah. Sebab tu kita kena faham betul-betul ni. Bila disebut Rasul yang dibangkitkan itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas sekalian hamba dia. Dan sebesar-besar nikmat yang Allah bagi dekat hamba dia dengan Nabi Muhammad SAW. Itu sebesar-besar nikmat. Dan tidak ada dah yang lebih besar daripada itu. Nah, begitu. Istimewa membangkitkan Nabi kita Muhammad SAW kerana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya tiada mengutus kami akan dikau dengan segala hukum syarak melainkan kerana memberi rahmat oleh kami akan sekalian alam. Nah, maka wajib kita i'tiqadkan bahawa Muhammad bin Abdullah, ini nama Nabi. Nama Nabi kena ingat nah. Kalau boleh hafal nama Nabi tuan-tuan, nah, sampai kepada atas daripada kilat lagi. Qusay, Murrah, kilat. Hak kita mengaji dalam sejarah tuan-tuan. Biar kita kenal Nabi ni hafal nama artis pandai. Boleh tahu. Ini nama apa tak baru ni cerai baru ni. Haji tanya yang mesti tahu yang. Cerai baru ni jadi janda dah, siapa dia tahu. Dia sebut empat dia sebut. Dia ni cerai bulan ni, dia ni anak dua, dia ni anak tiga, dia ni anak seorang. Semua tahu. Nabi Muhammad takat Abdullah yang aku tahu. Lajak sikit tahu apa nak boleh. Nah, baik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Takat tu dia bubuh yang paling mudah untuk kita ingat. Sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah. I'tiqadkan itu. Hamba Allah Ta'ala dan Nabinya dan Rasulnya, dan ia pilihan Allah Ta'ala daripada segala hamba dia. Dan Allah pilih ini tuan-tuan, bukan macam kita duk melengung nak pilih siapa atau perwakilan kali ni. Nah, ilmu Allah
sejak azali. Bijaksana Allah sejak azali. Ni kata Allah Rabbul Jalil. Dan ia pilihan Allah, dan ia hamba yang redha akan dia oleh Allah Ta'ala, bahkan ialah semulia-mulia segala makhluknya. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke hari ini tuan-tuan, baik di mana-mana pun tuan-tuan, manusia yang paling berpengaruh dalam dunia diiktiraf sampailah ke dunia barat, Prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu batang tubuh makhluk yang nama dia manusia yang harum nama dia menandingi Nabi Muhammad. Tidak ada. Yang kedua, orang kaji, tidak ada satu pemimpin pun di dunia ini daripada dulu sampai sekarang ni, orang buat kajian, tidak ada satu pun yang boleh bertambah pengikutnya seperti mana pengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Satu manusia, satu insan yang dah meninggalkan umat dia 1400 tahun lebih, tapi pengikut dia makin bertambah. Tak ada. Seganas-ganas Hitler tuan-tuan, takat tu kan. Kalau bagi masyarakat di India, sehebat-hebat Mahatma Gandhi, nama aja saja disebut. Tapi hebat Nabi Muhammad SAW, bukan takat ada pengikut yang setia, tapi bertambah. Setiap hari bertambah. Dan pengikut yang paling ramai di dunia pada hari ini. Baik, pada kita akan sambung lagi bahasan tu dalam tajuk wa innahu khatamul anbiya, dan bahawasanya ia kesudahan sekalian nabi. Dan dia akan buat main itu tuan-tuan, yang Nabi sebut la nabiyya ba'di, tidak ada nabi dah lepas aku. Induk main mengaku menjadi rasul Melayu apa semua ni tuan-tuan, yang ni mau tangkap bang. Ni kalau di Saudi tuan-tuan, pancung. Tapi kita itu tak ada tuan-tuan. Akta yang boleh menghalang ilmu hitam tak ada. Akta yang boleh menyekat sihir tidak ada. Tapi di Saudi ada. Bukan kita nak habaq kata bagus dan sebagainya, pun ada kelemahan dan sebagainya di sana, tapi kita nak habaq kata kita ni tuan-tuan tak ada akta tu. Pengamalan ilmu hitam, sihir, macam mana jadi dulu Mona Fendi ke apa semua tuan-tuan, tak ada. Lepas tu dia merapur, dia buat bonyok, tak ada. Dia tak rasa tergugat. Tak ada satu benda yang boleh halang dia untuk dia buat. Dia boleh berdiri atas nama aku nak bantu, ini cara tradisional. Tradisional apa? Bonyok tu belah minum, itu sedap. Waktu pandai macam ni bagi sejuk badan. Tak ada kaedah lain dah. Ni dia kita duduk tengok tuan-tuan. Dan kita akan cakap tajuk tu nanti insya-Allah, cerita tentang hadis yang Nabi sebut la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi dah selepas aku. Dan tidak ada lagi ajaran baru yang mai macam baru ni saya sebut tuan-tuan. Satu ajaran mai yang nak menggantikan Islam yang ada pada hari ini dalam alam cyber. Dia apa nama, dia tembak masuk dalam blog, dia bergerak dalam alam maya, iaitu apa nama, dia buat mai satu ajaran. Dia kata sebenarnya hak Islam yang ada pada hari ini semua diselewengkan dah, macam Kristian dan Yahudi. Kemah tak. Dan benda ni dipantau, sedang dipantau. Perkembangan dia tak hebat, tapi pengikut dia dekat 50 orang. Dia dakwa Quran semua tak betul, kecuali satu ayat saja, ayat kursi. Ayat kursi saja yang betul, dia kata. Yang lain semua diselewengkan. Kemudian dia kata sebenarnya daging babi, daging khinzir itu tidak haram, boleh makan. Abang kata makan seorang. Senang kan? Dia boleh buat ke tu. Dia buat main lagi pula hadis-hadis semua ni semua tak perlu. Dan Al-Quran ini perlu digantikan dengan satu manuskrip baru, iaitu dinamakan Kalamullah. Dia main nama Islam juga, Kalamullah. Tuan-tuan kalau tengok ni takut-takut. Kalau tuan-tuan tengok di Indonesia satu ajaran, depa ni punya depa punya ajaran mirip Islam. Sembahyang macam orang Islam, amalan harian macam orang Islam, tetapi bukan Islam. Yang ni kita duk tengok dalam apa nama dunia yang ada pada hari ini. Wallahu a'lam. Kita akan sambung nanti pada kuliah yang akan datang.